berbincang bermesyuarat dengan tim PO. Jadi kami telah bersedialah dengan sahutan jemputan daripada pihak UIA. Jadi pihak PO dengan Rihada sudah buat keputusanlah untuk bertolak pada 25 dan 26 hari bulan. Jadi daripada pihak kami ingin sedikit feedback lah daripada pihak universiti, apakah yang persediaan di sana, dan kami pun ada juga persediaan di Ipoh ni lah. Jadi Encik Abdul nak cakap dulu, ada apa-apa Encik Abdul nak sampaikan dulu? Silakan. Jadi saya jemputlah sama ada Cik Dr. Hafiz ke Dr. Fitri ke nak brief tentang preparation kat sana macam mana, prasarana yang ada dari segi peralatan, tempat ke macam mana, kalau ada layout gambar ke macam mana. Dipersilakan. Okey, saya start ya. Okey, pertama-tamanya terima kasihlah tuan Cik Abdul, Cik Kamardin, Dr. Sudi, Aizat, Mubizah dan lain-lain. Saya pertama memang saya happy lah, seronok boleh tengok Allahumma selamat dia punya session kita yang sebelum ni dia bawa kepada kita punya sampai hari ni maksudnya dia tidak berhenti separuh jalan. Yang tu yang penting tu, sebab banyak discussion dia ialah bila melibatkan beberapa parti kan, dia akan jadi macam kita tak tahu sampai mana dia nak boleh pergi. Tapi alhamdulillah kalau ini kita nampak boleh pergi jauh lah, lagipun apa yang Cik Kamardin cerita tadi tu daripada 2011 kan? 2011 sekarang 2022 11 tahun dah. So maksudnya ini adalah satu kita boleh kata kalau anak tu dah darjah 5 lah kan. Yang lama dia punya interaction tu dia antara PO dengan Rihada. Jadi saya rasa kita dari pihak UIA ni kita tak ada masalah. Maksud kata cumanya dalam projek ini kita leader dari UIA ni Dr. Fitri sendiri lah. Saya nak Dr. Fitri dah involve daripada peringkat awal meeting. Cumanya banyak communication berlaku di antara saya dengan Cik Abdul. InsyaAllah nanti kita akan buat satu group di mana kita adalah PO, Rihada dan juga UIA, dan nanti apa-apa communication kita akan guna dalam group tersebut lah, WhatsApp group ke Telegram ke, tak kisahlah apa-apa pun, supaya Dr. Fitri dan saya mungkin kita perlukan lagi rakan-rakan lain daripada UIA untuk bantu. Mungkin ada student yang akan terlibat sama, sebab saya dengan Dr. Fitri memang tak sempat lah kalau nak buat kerja kan, dengan ada student yang akan bantu. Tentang lokasi, UIA ini dia ada tanah lebih kurang dalam berapa 1,000 hektar besar, sangat besar UIA ini. Ada banyak lagi kawasan-kawasan tanah di UIA ini yang tak diterokai, UIA Kuantan saja. Maksud kata kalau saya nanti kita akan cuba share screen tengok mana lokasi yang kita boleh pergi. Okey, dan kita ada lebih kurang dalam 6 fakulti di UIA Kuantan. So bila sebut pasal ikan ni, dia bukannya melibatkan satu fakulti saja, macam fakulti sains yang bahagian perikanan ataupun pertanian Kita ada juga fakulti perubatan yang mana kita boleh kita ada fakulti perubatan, pergigian, kita ada fakulti apa lagi, nursing perawatan, kita ada fakulti sains tu sendiri, farmasi. Okey, jadi kalau kita tengok semua fakulti-fakulti yang ada dekat UIA Kuantan ni, dan kalau kita sebut ikan itu, semua fakulti boleh masuk. Boleh saya kata hampir semua fakulti lah. Okey, kalau kita tengok kita ada allied health sciences, bahagian nutrition. Jadi kita boleh kaji ikan yang kita ternak dalam ecofloc. Panggil apa? Biofloc tu adakah nutrien dia, nutrisi dia lebih baik berbanding dengan ikan yang kita ternak dekat dalam sangkar biasa ke? Kita boleh tengok dari segi nutrition dia. Okey, kita ada pakar nama dia Dr. Ashraf yang pandai lah bab nutrisi. Kita ada Dr. Fitri yang boleh buat kajian ikan ni nak bagi gemuk ke tak gemuk, nak tambah benda apa. Itu daripada fakulti sains. Kita ada marine, kita ada INOSEM, Institute of Oceanography, laut pun kita tergejap masuk. Kemudian kita ada juga fakulti perubatan. Bila fakulti perubatan tu macam biasalah, kita ada macam-macam pakaran perubatan dalam tu. Daripada gastro-nya yang kaitan dengan perut,
kita ada ortodontik yang kaitan dengan tulang dan sebagainya. Dan pergigian pula, kalau kita tengok ikan itu sendiri, dia bukan sekadar hari ini kita tulang kita buang, tapi boleh jadi ikan yang kita ternak dalam apa nama yang sebutlah mesin tersebut, Eco tadi tu, boleh kita gunakan apa nama hasil daripada mungkin tulang daripada ikan tu, kita boleh gunakan dia sebagai pengganti hydroxide petai. Hydroxide petai ni adalah bahan yang kita guna untuk buat gigi. Kalau kita nak gigi tu, kita nak bagi nak buat ubat gigi ke, nak gantikan pencegahan, nak elakkan dari tumbuh tu, tidaklah nak elakkan daripada caries, gigi tu rosak, ya. So, kita pakai bahan-bahan ni. Jadi maksud kata tuan, kita tak tahu sampang berapa mata, saya tak tahulah. Kita buat satu kajian tapi dia boleh pergi banyak tempat lah, banyak cabang. Jadi asasnya daripada sistem yang tuan Rehada akan dirikan. Baik. Jadi sebab tu saya kata insya-Allah di jauh di bawah Dr. Fitri, dia memang pakarlah daripada sekolah rendah lagi dia duduk menegrikan. So, saya rasa Dr. Fitri lebih banyak dia boleh advice tentang location dan sebagainya. Kita bukannya bila saya kata UIA Kuantan, kita bukannya duduk di Kuantan saja. Kita ada juga UIA yang terletak lebih kurang dalam berapa kilometer Fitri lebih kurang daripada ni. Ceruk Palung 25 km. Memang tempat tu memang tidak ikan patin ada. Dr. Fitri dia sekarang ni ikan patin kat situ dia boleh ternak ikan patin. Dan kita pun ada jual, kita ada juga ternak ikan tilapia. Saya tak tahulah Dr. Fitri punya kepakaran lah yang tu. Dan saya sendiri, saya punya expertise dalam microbiology. Jadi kita buat probiotik, kita bagi makanan ikan guna bakteria. Itu pun satu hal juga. Kita instead of bakteria itu sebagai menyebabkan penyakit, tapi kita guna bakteria yang baik untuk menggalakkan pertumbuhan ikan. Kalau ikan tu boleh pergi berapa sentimeter, kita boleh tambah lagi beberapa sentimeter. Baik, masuk kata tuan, apa tuan sistem yang akan diguna pakai ni memang kita adu-adukan dekat UIA lah. Lagi-lagi pun ini adalah collaboration, saya boleh kata 3 partis daripada UIA, PUN Politeknik kan, Politeknik Informa. Lepas tu dengan Rehada sendiri daripada industri. So memang cun lah. Lepas tu jadi tindakan yang selanjutnya, ya tuan datang sini, kita kalau boleh kita kena ada macam mana, kita kena ada nak bagi cantik, kita kena ada agreement yang bertulis. Agreement yang bertulis ni biasa kita panggil dia dalam bentuk LOI, Letter of Intention, Letter of Undertaking, ataupun kita boleh pergi ke next level, kita panggil MOA, Memorandum of Agreement, antara 3 partis, antara UIA, Rehada dan juga PO. Sebab hari ini kita berkawan, kita tak tahu akan datang jadi macam mana. Boleh jadi sebab UIA nampak ni ada potensi pergi jauh, kita ambil, kita twist sikit, kita kata produk kita. Benda tu boleh jadi kan. Walaupun nampak Dr. Fitri janggut, saya pada janggut, nampak macam baik, tapi kita tak tahu akan datang jadi macam mana. Sama jugalah, jadi kita kena ada konsensus di situ. Dalam MOA tersebut, kita nak bagi tahu macam mana, okey, benda ni akan jadi hak milik ataupun apa benda lah, kita spell out siap-siap supaya tak jadi isu akan datang. Sebab saya pun terlibat dengan legal office sebab saya ada banyak projek dengan industri. Jadi kita nak protect daripada awal supaya kita seronok buat kerja. Sebab UIA akan keluar certain amount juga duit dia. Kan kita akan call out, akan tulis grant. Nak dapatkan duit, itu satu hal. Yang keduanya, Politeknik mungkin nak kena prepare mesin tersebut. Idea mungkin datang daripada Cik Abdul. Jadi benda-benda ni lah kita kena clear siapa yang jadi, siapa own siapa. Itu yang perkara yang nombor 3. Yang keempat, pasal kata datang kat sini 2 hari bulan tu, tak ingat tadi, 25, 26 hari bulan bulan Jun. Okey, 25, 26 insya-Allah saya ada 25, 26, tapi saya tak tahu Dr. Fitri. Dr. Fitri available ke 25, 26 Sabtu Ahad? 26 tak ada, 26 dekat Kemaman. Okey. So 25 tu Dr. Fitri ada di Sabtu. Sorry, 25 tak ada, hari Sabtu tak ada, hari Ahad ada. 25 Jumaat Sabtu dekat Kemaman. Boleh ke Dr. Fitri hari Ahad tu? Ahad boleh, tolong. Okey. So kalau Kamarudin dan tim PO Rehda boleh datang hari Ahad tu cantiklah kot. Hari Ahad tu kita set up. Sebab IAA ni boleh akses hari Sabtu boleh, hari Ahad boleh.
24 jam tu saya tak pastilah, tapi tiap-tiap hari boleh datang. Okey. So tapi saya ada insya-Allah 20 hari Sabtu tu saya ada. Cumanya detail location tu saya boleh bagi tahu je lah, oh ini kat sini lokasi dia. Tapi macam mana nak set up apa semua kena ada Dr. Fitri lah. Dr. Fitri sebab dia pakar pasal ikan ni, saya takut saya letak mana-mana mati ikan pula tak jadi kan, jadi masalah. Okey. Jadi tentang location mungkin saya boleh pass kat Dr. Fitri kot, kat mana tempat yang sesuai Dr. Fitri. Terima kasih Dr. Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Kamarudin, Tuan Abdul Jamaluddin dan Dr. Sri dan rakan-rakan ni lah. Nama nak ucap juga terima kasih juga pada Dr. Hafiz. Untuk 25 dengan 26 ni saya baru tahu. So untuk 25 tu saya tak available sebab saya berada di Kemaman. Cuma kalau boleh nak minta Tuan Kamarudin maklumkan nak tengok apa, kemudian apalah. Cuma cara Dr. Hafiz dekat, kita ada 6 fakulti dan kita ada Institut Oceanografi di Ceruk Paloh dalam 35 km, dalam 45 minit lah daripada kampus Kuantan. So di situ kita ada hatchery. Sekarang ni luas Institut Oceanografi ni dalam dia ada akses, dia ada 90 ekar tanah, 90 ekar. Sekarang ni kita baru explore less than 10 acres lah. Kita buat, sekarang ni kita tengah buat ternakan tilapia dan juga siakap. So kalau kita nak utilize tu pun boleh. Macam Dr. Hafiz cakap, kita pergi kepada MOA atau dokumentasi lah, kerjasama, dan kita boleh tengok apa yang kita boleh buat. Cuma hari Ahad tu tak ramai orang lah dekat InnoSam tu, tapi kita boleh tengok lah. So untuk InnoSam tu kita boleh, nanti saya akan maklumkan. Kalau kita nak pergi, kita kena plan properly lah, ada tentative semua. Hari Sabtu tu nak pergi mana, hari Ahad nak pergi mana. Apa yang nak tengok lah. Maksudnya PUO dengan Rehada nak tengok. Okey. Cik Abdul pula, boleh Cik Abdul bagi feedback untuk apa persediaan Rehada macam mana? Ya, sebelum tu terima kasih lah Dr. Hafiz dengan Dr. Fitri. Satu pengalaman yang akan menarik lah sebabnya kita di Ipoh macam sesi penerangan dulu kami lebih kepada bahagian mechanical lah. Tapi bahagian environment ekosistem dalam tu kita tak dapat nak kenal pasti, melainkan dengan pakarnya sendirilah. Jadi boleh saya tarik slide sikit? Boleh. Sikit. Okey, yang Cik Kamarudin bagi tahu tu 11 tahun kami buat tu sebenarnya kita buat tu macam projek-projek yang banyak cabang dia lah. Tapi yang paling lama yang kami buat ni adalah berkenaan dengan tangki ikan. Jadi kalau tengok dalam slide ni, bentuk tangki dia ini adalah saiz 4, ni saiz 5,000 liter. Jadi dia daripada fiberglass. Kemudian kita ternak ikan tu dia beginilah keadaan dia lebih kurang. Jadi kalau tengok tadi, objektif dia adalah untuk menyediakan ekosistem yang ideal untuk ternakan ikan tangki. Jadi apakah ekosistem yang ideal tu, kita hendak pastikan daripada awal sampai akhir pH dia lah, DO dia. Sekarang ni DO yang kami buat kajian ni agak tinggi lah, dalam 7.8 ppm. Amonia, temperature dia semuanya terkawal. Lepas tu dalam keadaan terkawal ni, boleh tak kita padatkan kita punya ternakan tu, katakanlah kepada 100 kg per meter padu ke, and then walaupun dalam keadaan padat tu kita boleh dapatkan growth rate dia yang tinggi lah, supaya dalam tempoh 5 bulan dia dah boleh dapat hasil 600 gram, contohlah 600 ke 700 gram, satu saiz yang boleh diterima di pasaran lah. Jadi seperti yang kita maklumlah, banyak program-program ternakan ikan ni tangki dia tak begitu berdaya saing sebab masalah kos
kos makanan ikan saja pun dah tak boleh nak cover dengan harga pasaran lah. Tapi kebelakangan ni harga ikan dah naik, jadi kita harap dia boleh offset lah, tambah pula kerajaan tu tengah mencari-cari kaedah lah. Jadi sistem tu yang kami cadang nak bawa ke Kuantan tu, kita bahagikan dua bentuk sistem lah. Satu tu sistem yang kita bincang itu biofloc. Jadi saya rasa Dr. Fitri lebih handal lah dalam bahagian ni. Dalam biofloc tu kita tak akan tukar air lah. Jadi dalam ekosistem tu, najis dan lebihan makanan tu kita convert balik kepada makanan. Jadi ini satu cabaran yang amat besar sebab dia melibatkan penggunaan enzim dan sebagainya lah, supaya dia berada dalam keadaan optimal untuk ikan tu membesar tanpa terbantut dan tidak berbau hanyir. Tapi waktu yang sama juga pihak kami dengan Poli ni, kita juga bentuk RAS, tapi kedua-duanya menggunakan ecofan lah. Maknanya ecofan ni macam terang dulu, instead kita blow oksigen ke dalam air, kita bawa air itu bertemu dengan oksigen di permukaan. Jadi maknanya chances dia bertemu mendapat aeration tu lebih baik lah. Tapi pada waktu yang sama kita masukkan juga blower lah. Tapi dalam kes bentuk yang RAS system ni, blower ni akan dipasang dalam tempoh yang lama lah, saya tak pastilah 24 jam saya ingat. Dan kemudian air ni akan discharge lah untuk buang, dia kena slush dekat bawah tu. And then yang bahagian tu akan di input lah, masuk. Tapi untuk ecofan ni, dia punya blower ni dia hanya bergerak sekejap saja, iaitu nak pastikan yang slush yang mendak kat bawah ni dia naik ke atas lah, supaya dia terampai dan mikrob akan menukarkan dia kepada makanan lah, dan juga amonia tu kepada airnya ditukar, convert kepada nitrogen lah, supaya ekosistem ni boleh berkekalan. Jadi dua sistem lah yang kami cadangkan. Jadi ini sedikit sebanyak lah tentang macam mana kita buat try and error lah. Jadi nampak begitu banyak yang kita dah touch up lah. Contohnya kenapa kita ada kelambu, ada bumbung di atas tu, sebab musim panas ya, jadi suhu dia sampai 34 darjah ya Dr. Cik Kamarudin. Ya, 39 darjah. Jadi ikan tu macam tidak selesa lah kami rasa, sebabnya kalau kita tengok artikel tu mereka cadangkan dalam 27 darjah, 26 darjah tu satu yang ideal lah. Di sini kalau kita tengok ni kipas ni dia akan berpusing lah. And then macam yang tepi ni tadi dia ada blower, dan atas ni kalau nampak yang gambar biru ni, di sini dia punya biofilter lah. Jadi kita akan bawa dua sistem untuk dikaji lah. Jadi ini adalah untuk trial run kami lah. Jadi kita lepaskan 300 ekor ikan pada bulan 3. Jadi kadar kematian dia peringkat awal ni tinggi. Jadi mungkin ikan-ikan, anak-anak ikan kecil dia tak boleh nak hidup lah kat peringkat awalnya. Jadi kita mungkin juga kena dapat khidmat nasihat daripada Dr. Fitri lah pada saiz yang berapa ikan tu sesuai untuk diternak. Jadi mungkin dia jadi macam sistem feedlot lah. Dia tak boleh ternak daripada kecil, mungkin dia ternak daripada satu saiz yang tertentu untuk dibesarkan. Dan ini adalah jumlah ikan lah yang berkurangan bila ikan tu dah besar, dia kematian dia berkurangan. Ini pun sama. Dan ini adalah secara total je lah. Secara total. Jadi kita dapati bacaan ini ni. Maknanya setakat ni kita dah buat 80 hari dah daripada bulan 3 tu. Jadi hanya 128 ekor lah yang mati daripada 300. Jadi bacaan ni adalah average lah, kita ambil average untuk sepanjang 4 bulan. Jadi dia punya amonia tu bottom dengan up lah.
tangki tu lebih kurang dalam 5 kaki dalam. Jadi kita dapati bacaan amonia dia tak ada banyak beza. Dia punya DO pun lebih kurang bacaan dia sama, pH dia sama. Jadi maknanya sistem tu dia dapat mix dengan baik lah. Jadi inilah graf yang menunjukkan perbezaan antara DO di antara dasar dengan permukaan. Ini adalah TDS lah. TDS ni pun tak banyak beza, cuma graf ni lebih besar. Encik Abdul tak nampak. Encik Abdul present slide yang mana? Ini. Slide mana tak nampak? Ni sekarang ni slide nombor berapa ni? Nombor 7. Okey. Ini perbezaan antara bottom dengan upper. Dia punya bacaan DO kita dapati dari segi timing yang kita ambil tu tak banyak berbeza lah. Slide tu tak keluar. Tak keluar. Tak nampak DO. Tak Slide keluar. berapa Cik Abdul apa? Cik Jamal, slide nombor berapa? Tak nampak DO. Ni NH3 lagi. Ni. Nombor 11. Okey. Okay, ini slide yang berikut ni adalah TDS lah. TDS ni pun sebenarnya tak banyak beza lah, cuma skala tu diperbesarkan. Dia nampak macam ada beza. Okey, yang pentingnya adalah beginilah. Kita harap maknanya kami ni sediakan environment yang paling ideal, tapi apakah environment tu mampu untuk mencapai harapan supaya boleh ternak ikan. Itu sajalah daripada saya sedikit sebanyak tentang sistemnya. Okey, terima kasih Encik Abdul. Tadi Dr. Fitri ada tanya pasal apa yang kita nak tanya tu kan. Dari segi prasarana kat sana, maksudnya kami ni guna sama peralatan di tempat ternakan ikan tu ataupun kami sediakan tangki sendiri ke macam mana? Okey. Untuk prasarana, sekejap saya cuba tengok kita ada tak kita punya. Okey lah, tak ada banyak gambar tapi saya nak minta izin untuk kongsikan slide, share apa nama, saya share tab lah. So ini adalah prasarana yang kita ada di INOSEM lah, Institute Oceanography of Maritime Studies, Oceanography and Maritime Studies. So dia dalam 45 minit daripada kampus Kuantan. Boleh tengok hari Ahad nanti. Tak ada. So saya nak tunjuk yang ni sekarang ni gambar bird eye view pejabat dan hatchery lah. Yang ni adalah hatchery. Sekarang ni belakang ni kita dah korek kolam tanah untuk ternakan siakap dan juga ikan tilapia. So untuk facilities, apa yang kita boleh guna pakai dekat sini, untuk tangki ni memang dah fully equipped. Aquaculture and hatchery facilities ni tangki kita dah fully equipped. So yang saya nampak kalau kita nak buat kerjasama di INOSEM, apa yang kita boleh pakai ialah kita boleh guna space dia punya ruang tanah dia tu untuk kita buat penyelidikan. Tadi Tuan Abdul Jamaluddin ada share tentang beberapa data dan maklumat. Basically saya cuba ringkaskan. Isu dia kita nak tengok kalau ni saya tulis 3 benda lah. Pertama yield. Yield ni ialah at the end of the day kita nak tengok berapa total berat tilapia kita boleh culture dalam satu sistem. That is number one. Second is growth rate ataupun kita panggil SGR, specific growth rate. Specific growth rate kita masuk berapa kilogram, size average dia, kemudian selepas ternak dalam beberapa tempoh masa berapa kilogram kita dapat average per individu ikan. So kita akan calculate benda tu. And then yang last kali saya rasa benda yang kita kena kira juga ialah
cost of feeding dan juga penggunaan electricity lah, penggunaan elektrik. Yang tu saya rasa teknikal lah, kita kena pakai meter elektrik tu untuk kira setiap tangki. So yang saya nampak UIA tangki sekarang ni semua dah fully equipped. Bulan 7 ni pun saya kena pakai untuk udang. So ada kolam udang dekat sekitar minta tolong untuk tengok probiotik lah, untuk tengok dose of probiotik diorang. So saya kena pakai juga. So memang kalau UIA dia tak dapat nak bantu dari segi facilities lah. Cuma UIA boleh provide space, kita boleh guna pakai elektrik dia. Provided kalau kita plan ke arah buat research, kita hire master student untuk continue benda ni bersama lah. Okey, yang dimaksudkan area luar tadi, tanah yang di sekitar hatchery tadi. Betul. Dia maksudnya ada berbumbung ke, bertutup ke ataupun open bawah pokok? Dia open. Sekarang ni kita dah buat land clearing, kita buat dia sebenarnya hutan tapi kita dah clearkan. Yes. Kita dah buat kolam tanah untuk induk tilapia dengan siakap. So ada space yang kita boleh guna pakai lah. Cuma kena tarik sumber elektrik dengan air. Air sebab kita akan guna recycle kan, so tak ada issue lah bagi saya. Kita air pun kita ada underground, kita dah boring dah. Underground water lah, so it's not a problem for the water dengan electric supply lah. Yalah, jadi di pihak kami nanti akan membawa peralatan yang seperti tangki dan semua lah untuk ke sana, dan kami akan pasangkan tangki-tangki tu di tempat yang ditunjukkan nantilah. Jadi pada hari Sabtu tu kami Cik Abdul, agak-agak kita sampai ke berapa Cik Abdul? Nak tahu tu dulu. Sabtu. Tu kawasan yang berbumbung ada tu. Tak ada dia, kita nak buat ni lebih kurang dalam tangki 500 gallon kecil je. 2 tangki. 500 gallon ke 500 liter? Tuan. 500 gallon. 500 gallon. Lebih kurang 2 liter. Oh, 2 tan lah. 2 tan. 2 tan, 1.8 tan, 1.8 tan, 1.8 tan. Kalau kita nak buat at least bumbung dia ada, tapi kita dah guna Innocent, dia ada kawasan berbumbung, tapi sebelum ni dia guna untuk ternakkan Allah ya salam horseshoe crab, belangkas. Oh, belangkas. Dia sebelum ni ada buat research belangkas. So kita situ kawasan dia kecil je. So saya rasa kalau 2 tan punya tangki 2 tan tu maksimum boleh masuk 4 lah. Sekarang ni situ kita letak belangkas dengan induk tilapia. Tapi dia bumbung net hitam jugalah, yang net hitam 90%. So dia sebelah hatchery, betul sebelah hatchery. Boleh juga. Tapi yang tu saya kena plan balik dengan manajemen hatchery lah. Okey, tak kisahlah, terpulanglah pada pihak UIA nak allocate tangki tu kat mana, tapi sekurang-kurangnya kata Cik Abdul tadi, kalau ada bumbung lah Cik Abdul. Betul lah, faham. Kalau ada bumbung lah, sebab kalau open tu kami pun tak sebelum ni kami pun tak berbumbung kan, bila tengok ikan tu tercungap-cungap apa, kami tak bumbung, tak apa sebab panas. Faham. Tu je lah yang kami nak tahu. Apa lagi Cik Abdul? Dari segi persediaan kita sini, kita dah rangkakan lah semalam untuk bergerak ke sana tu. Cuma kami nak tahu daripada pihak UIA dan yang penerangan tadi dah jelas lah. Cuma Tuan Kamarudin nak tanya, Sabtu Ahad ni datang tak bawa lagi kan? Datang tengok dulu kan? 25-26 kami datang, terus nak pasang. Saya rasa kena, macam mana habis? Kalau nak pasang ni kena go kepada management dulu. Saya rasa in term of legality itulah. Dia siapa dia punya head, dia punya NOCM sekarang Mas Koko. Buat lagi. Yes, betul. Apa? Kita tulis surat dia kot untuk formality dengan Koko. Dia kata
And then kita sebab lagi nombor satu, yang keduanya sebab kita ni research R&D. So sama aja kalau say for example kita dapat grant kan, kita nak buat research, kita letak dekat kalau contoh macam PRJS kan, kita buat dengan industri, kita letak dekat mana-mana location dekat dalam universiti pun dia tak ada masalah, sebab dia melibatkan sebab dia at the end of the day dia adalah R&D. Jadi kita hanya buat ni nak buat profit. Kita masih lagi dalam prototype. Aku kata kita ni masih kita tak perlu kepada grant PRJS, di mana grant di mana research ni PUO dah buat dah sistem tu. Rehada dah dapat dah idea. Cuma kita ni involve dalam R&D dia sahaja. So bagi itu kita ada masalah. Cuma kita nak kena buat in term of formality. Contoh macam saya cakap tadi lah, kalau boleh ada satu surat ke yang mungkin daripada pihak Rehada dan Politeknik ke, untuk tulis surat berkenaan dengan kata apa, LOI, letter of intent. Nanti saya bagi draft siap-siap. Dekat situ kata nak buat kerjasama research berkenaan dengan apa-apa. Lepas tu dalam surat tu nanti tulis, dalam surat tu lagi dia akan bagi tahu lah apa benda yang POO dan Rehada akan provide, apa benda yang UIA akan provide. So dalam tu UIA provide R&D lah. Yang lain-lain tu akan di-provide oleh POO dan juga Rehada. Ini saya tak ada masalah. Saya rasa sebab dia mau tak mau, bila research ni memang bila kita guna facilities dalam UIA, automatically dia akan jadi UIA akan bayar dia punya bill. Cuma satu lagi yang kita kena fikirkan juga, apa yang universiti akan dapat daripada research ni. Contoh macam saya kata in term of publication, in term of dia punya IP, intellectual property, mungkin kita UIA akan dapat lebih kurang 10% ke atau 5%, kita tak kisahlah. As long as dalam sebab kalau kita kata 5%, 10% maksudnya fair enough lah, UIA bayar bil, UIA sediakan tempat sewa tak bayar dan sebagainya. Kita kalau boleh kita state macam tu supaya UIA nampak projek ni UIA pun dapat juga punya manfaat. Kalau saya dengan Dr. Fitri dia tak ada masalah sebab kami tiap-tiap bulan masuk gaji. Cumanya yang kita risaukan adalah UIA akan fikir apa dia punya profit yang dia dapat. So kat situ nanti saya bagi draft. Nanti Tuan Abdul dengan Tuan Nurdin gorenglah apa yang kata supaya nampak UIA ni, sebab betul lah saya fikir sebab master student pun akan ambil master student UIA sebab saya dah memang tak ada tempatnya. Lepas tu dia punya banyak lagi lah materials yang lain-lain mungkin yang kita tak nampak kan, tentang nak bagi makan apa semua tu mungkin akan datang dari situ juga. Okay, so saya rasa itulah. Untuk set pada 25, 26 tu kita Tuan just get ready je. Saya akan dapatkan feedback daripada Dr. Mu'ad, dia punya director Inosem tu, verbally macam mana 17 esok lah saya ataupun jagi ke Fikri cuba tanya verbally macam mana, sebab kita kata ni R&D research antara industri dan juga UIA verbally. Dan kalau Fuad kata okey, dan kita akan bagi tahu terus pada Cik Kamarudin dan Cik Abdul draft surat segera, dan kita lepas tu 25, 26 boleh bawa adalah set up dan sebagainya. Okey. Agak-agak berapa tangki Tuan Kamarudin nak tanya? 2 tangki tadi yang tak boleh tujuan tadi 2 tangki. Saiz dia tu lah 500 gallon tu. So kecil dia mungkin. Dr. Fitri, boleh dapat tangki jadi di Kuantan? Nak ulang tak berapa dengar Tuan Abdul? Di Kuantan tu boleh dapat tak yang 500 gallon kalau ada besar sikit lagi tu? Okey, untuk research sebenarnya boleh je. Tapi kita ni saranan saya, kita go kepada research design lah. Untuk research design seeloknya kita ada satu replicate lah, sebab kita akan guna statistik. Jadi kita akan buat replikasi. Kalau 2 tu saya risau dari segi statistik dia tak lepas.
Itu nombor satu. Cuma mungkin kita boleh kecilkan saiz tangki ataupun kita tukar biofloc. Dia tangki 4 segi boleh pakai juga ke macam mana? Tak ada masalah. Setup yang Rehada punya boleh fit kepada square kan. So saya rasa yang ni kalau dari segi research design, dia ringkas punya research design lah, iaitu kita akan buat t-test analisis untuk tengok result tu. So kita akan ada mungkin dua atau seeloknya tiga stocking density yang berbeza. Sebab tadi Tuan Abdul cakap kita nak buat 3 stocking density kan, nak tengok effect of stocking density, maksudnya kepadatan. So bila kita ubah stocking density ni, 3 stocking density ni, kita akan tengok macam tadi saya tulis yield, hasil total berat, kemudian growth rate, dan juga kita akan calculate kos ekonomi lah dari segi penggunaan elektrik, air dan juga kos makanan. So saya rasa bermanfaat untuk private lah, untuk private. Cuma kalau macam tu, kalau 3 ni maksud dia at least we have to get 9 tanks, 9 tangki. Itu yang saya kena bincang dengan Dr. Fuad dari segi kawasan tu, kita boleh guna pakai tak kawasan bertutup, sebab sekarang ni semua dah penuh dengan induk tilapia, siakap, lepas tu ada juga yang patin. So kalau untuk research ni tanya macam mana, adakah kita perlu tambah lagi kawasan yang bertutup menggunakan net hitam 90% tu. Tu pun boleh lah kalau kita nak request. Kemudian saya punya concern yang kedua ialah untuk kita dapatkan student master. Tu nak tanya juga lah pihak Rehada macam mana. Okey, bilangan tangki tu saya rasa tak tahulah, kita tak perlu buat terlalu banyak lah. Kalau kita tak Tuan Abdul, saya terangkan dalam kalau kita buat penyelidikan, kita ada guna analisis statistik. So statistik analisis ni dia akan replicate untuk kita buang segala faktor-faktor yang mengganggu ataupun mengeluar yang akan efek kita punya result tu. Sebab tu dipanggil replication lah. So does not necessarily we have to use 500 gallon tanks. If you can, kalau kita boleh guna yang kecil, skala kecil pun boleh. Kalau nak. Sebab tu saya kalau saya ni cadangan saya lah, saya sarankan kalau datang dan tengok dulu facilities, kemudian kita bincang apa yang boleh guna, apa yang Rehada kena keluar bawa, and then we proceed. Sebab saya risau agak kalau next week tu terus datang nak set up semua, takut saya itulah kerisauan saya. Yalah, terburu-buru. Tapi yang dimaklumkan sebelum ni kata Cik Abdul, projek di UIA student master ke PhD ke nak mula 7 Julai kan? Betul ke? Adakah itu dia punya target juga? Baik, berkenaan dengan student ni, kita kena nombor satu, kita boleh open intake, kita boleh bagi je siapa-siapa untuk jadi student, tapi dia ada beberapa tangan. Nombor satu, bila student, kita kena ada grant untuk bayar. Dia bukan macam dulu ada scholarship. Sekarang ni dia bergantung kepada grant. Maksudnya untuk projek ni kita kena apply dulu grant. Kan? So kita kena apply dulu grant, tarik student untuk join, ada student baru kita boleh ambil buat eksperimen, buat everything yang kita nak buat lah. Okey, jadi kalau once kita bila kita ada grant baru kita boleh gerak. Kalau kita tak ada grant, dan yang tu susah lah. Maksud kata siapa yang nak buatkan eksperimen, siapa yang nak run semua. So maksud kata kalau takat buat simple eksperimen, kita boleh ambil final year project. So maksudnya kita tak perlu tunggu kepada sebagainya. Tapi data yang kita akan dapat tu dia tak adalah macam detail sangat lah. Maksudnya simple je lah yang kita boleh dapat. Okay. Lepas tu kalau sebut pasal macam Dr. Fitri punya concern tu, dia make sense bila kita dalam dunia akademik. Memang kalau kita nak buat eksperimen, bila sebut dia eksperimen, memang dia akan kena ulang sebanyak 3 kali.
ulang ataupun kita buat serentak tetapi dalam tiga Sampel. tempat yang tiga benda, tiga tank yang berbeza. Okey, jadi kalau kita nak jadi yang bila Dr. Fitri cakap tu maksudnya nak kena kecilkan tank dan sebagainya, itu memang dari segi researchnya, bila kita sebut research memang kita kena buat at least 3 tu lah. Katalah kalau kita nak reduce sekalipun, okay, kita boleh lah kata macam try and error, tapi dia tak boleh lah nak beritahu kata oh data ni yang kita bagi tahu ni memang tepat. Jadi apa yang kami bagi tu mungkin jadi overclaim. Benda mungkin satu tank okey, tapi kalau kita letak 3-4 tank rupanya tak betul pun apa yang kita tunjuk tu. Okay, jadi itu kita punya concern. Jadi katalah kalau saya dengan Fitri bagi data kat tuan, lepas tu tuan tengok apa pasal jadi terbalik, apa pasal tak jadi ni. Oh sebenarnya rupanya memang kita ada, kalau kita buat dalam tank lagi 2 mungkin dia jadi okey sebab apa nama dia ada banyak faktor lah ya. Mungkin kita bubuh makan tak betul ke dan sebagainya lah. Okay, baik, itu concern Dr. Fitri pasal ni. Jadi itulah saya pun bila Dr. Fitri cakap datang tengok bila saya mula-mula saya dah fikir kata apa salahnya letak saja, tapi betul lah. Kita pun tak tahu nak letak tu kat mana tu Encik Kamarudin. Kan kalau saya kata saya nak bayangkan tengah padang tu. Kan kita kata letak tengah padang, lepas tu mungkin apa nama kalau datang kita tengok dia punya tank tu dah siap dah ke? Itu yang Encik Abdul tanya tadi. Kami sebenarnya kalau kami nak bawa tank yang besar-besar tu tak boleh dari sini, kena lori. Tapi dengan cara kita order di sana, hantar dekat UIA, kemudian kami pasang lah itu. Customize, betul. Saya rasa yang tu lagi efektif daripada bawa naik lori kan. Jadi kita ni start dengan saya untuk pihak Rehada, Tuan Abdul, Tuan Kamarudin datang, kalau Dr. Seri tu boleh datang pun tengok facilities, kemudian kita bincang terus dekat site tu. Okey, mana kita nak buat, saya akan letak apa research design yang kita boleh buat, apa objektif yang kita nak capai, berapa kita plan lah kat situ, kemudian baru kita pergi kepada next ialah macam mana kita nak set up, apa yang Rehada perlu bawa daripada Perak ke atau sebenarnya tak perlu pun kan. Kos-kos mungkin kami boleh dapatkan kat sini je lah. Jadi hantar duit ni kita beli kat sini, cuma minta pihak Rehada pasangkan set up. Sebab isu nak ambil student pun it will take time. Dia akan ambil masa juga untuk kita dapatkan student master untuk projek ni. Yes. Kalau katakan kita buat 9 tangki je, maknanya kita buat yang style dulu lah pakai puli tu. Jadi kita boleh jimatkan nombor motor lah. Yes. Motor. Jadi dekat situ kena fikir sikit lah. We design dia kos yang mahalnya motor dengan blower lah. Understand? Faham? Sebab tu Tuan Abdul kalau dapat datang tengok hatchery nursery dia macam ni, and then kita tengok apa yang mungkin UIA boleh, okey ni sebenarnya tak perlu. So itu yang saya lagi suka kalau kita datang dan tengok dulu. So macam tu kita 25 berapa hari bulan Encik Abdul? Tak tahu lah kalau itu yang pentingnya akhirnya ujian ni kita ada orang yang boleh buat di sana lah. Itu perkara yang paling pokok lah. Kalau tak ada mereka yang boleh buat, jadi dia hanya jadi proposal sajalah. Betul. Jadi tak tahulah, saya rasa sebabnya kalau sistem tu nak dikecilkan, sekecil mana tu, sebab saiz ikan tu kita target lebih kurang dalam 600 gram, lebih kurang 5 bulan. Marketable size lah, market size 600 gram ataupun apakah kita boleh dia besar sampai katalah 300 gram, dia stop, and then berdasarkan kepada data tu maknanya kita boleh estimate bahawa dengan rate yang sama dia boleh pergi pada 600 gram, maknanya tempohnya 3 bulan dia ambil. Jadi ada 2 cara lah, sama ada daripada 1 gram sampai 600 gram, ataupun kita buat separuh saja. Kita nak jimatkan masa. Okey. Tuan Abdul nak tanyalah soalan teknikal. Kalau benih tu masuk saiz berapa? 2 inci ke 3 inci? Start masuk ke sistem? 2 inci. Yang saya beli baru ni 2 inci.
Tapi 2 inci ni dia terlalu kecil lah. Itu yang 35 sen. 35 sen. Okey. Itu yang saya maklumkan tadi, dia tak tahu, takut sistem ni lebih kepada macam feedlot. Kita letak satu certain size yang ikan tu boleh survive. Faham. So dia kena ada 2 tahap lah. Kalau 2 inci ke 600 gram ni berapa tempoh masa dia? Setakat ni yang kita uji, dia punya rate dia lebih kurang dalam 2.5 gram per hari lah. Kalau culture period berapa bulan? Culture period, Maksudnya kalau masuk 2 inci tu berapa lama dia jadi 600 gram seekor? Dia bergantung pada rate. Sebenarnya hasrat kita rate tu kalau boleh biarlah sampai kepada dalam 4 gram lah. 4 gram maksudnya tak faham. Okay. Kalau kita masuk 2 inci, berapa lama dia ambil masa nak sampai 600 gram? Tuan tu. 600 gram, 5 bulan. Okay, 5 bulan. Okay, so the objective is to shorten the cycle lah kan? Maksudnya kalau ada masalah dengan student lah, maknanya kalau katakan student master tu tak ada, mungkin kita buat kaedah shorten lah. Tapi kita tu boleh buat repeat banyak kali lah. Okay, sistem tu. Okay, boleh tak saya tahu dengan jelas apa objektif kita, Tuan-Tuan Abdul ataupun Rehada naklah, Tuan Kamarudin sekali, apa yang nak daripada penyelidikan ni? Adakah kita nak pendekkan tempoh ternakan daripada 5 bulan tu kurang sampai 4 bulan setengah ke 4 bulan ke, itu satu, ataupun macam tadi Tuan Abdul ada sebut stocking density lah, kepadatan. Maksudnya kita nak masuk berapa banyak, dia boleh pergi berapa lama dia boleh pergi kan, untuk marketable size. So nak tahu objektif clear lah, objektif dia. Kalau ikut fisiologi ikan, rasanya dia kena pergi 5-6 bulan lah kalau nak pergi pada 600 gram. Okey. Jadi yang tu kita tak boleh nak ubah sangat sebab itu sifat azali dia. Tapi apa yang kita target sekarang ni adalah ketumpatan ikan tu dalam tangki tu. Okey, dia punya kepadatan lah. Okey, understand. So itu objektif dia lah. Maknanya kalau katakan kepadatan tu kita tak sampai pada satu titik break even, jadi banyak projek-projek yang dibuat setakat ni gagal lah kan sebab tu. Dan satu lagi dia punya FCR dia, kalau gunakan yang Biofloc ni, kita harap dia boleh pergi bawah 1 lah. Maknanya kita target dalam 0.8 ke 0.75 ke. Sebab ini apa yang pihak-pihak mengkaji di luar lah, terutama sekali di Indonesia, dia claim sampai tahap tu. Sedangkan kalau kita gunakan RS system, dia akan pergi 1.6 sebab dia tak ada sumber makanan kan, dia bergantung kepada luar. Jadi di situ pun akan banyak membantu dari segi ekonomi ke tak ekonomi projek. Dan satu lagi yang penting kat sini, macam sistem Biofloc ni kita tak ada langsung buang air lah. Jadi air yang sama tu kita pakai. Begitu juga dengan sistem RS yang kami develop dekat sini pun, kita cuma buang terlalu sedikit lah, hanya untuk buang di sludge. Tapi dari segi FCR tu dia tak berubah lah sebab dia terpaksa bergantung pada makanan luar. Okey. Jadi di situlah cabaran yang sebenarnya, sebab kita tak tahu sifat-sifat ikan sebab bukan dalam bidang kami kan. Kita assume menyediakan environment yang baik untuk ikan, tapi apakah bentuk jenis makanan yang betul, antibiotik yang betul, supaya dapat ikan itu membesar pada kadar yang kita harapkan. Okey. Okey. Saya yang ni saya nak terangkanlah apa yang saya faham dan saya cuba nak propose lah. Kalau dari segi apa yang Tuan Abdul sebut,
apa yang kita boleh buat untuk penyelidikan ni ialah kita tengok kesan kepadatan. Maksudnya perbezaan kepadatan stochasticity ikan ni dalam sistem bioflok rehadah ni. Satu dari segi dia punya growth rate lah, macam tadi specific growth rate, dengan yield, hasil total berat dia selepas ternakan 5 bulan tu. Kemudian FCR dia, feed convert ratio, dan juga economic study, cost of electricity, water consumption semua. So benda ni okey, memang undoubtedly memang kena ambil master student untuk dia buat benda ni lah. And kita memang estimate kalau lah 5 bulan, maksudnya dia akan ada fasa sebelum 5 bulan dia execute tu, dia akan prepare segala-galanya. Kemudian 5 bulan dia run, dia eksperimen. Lepas tu, lepas habis 5 bulan tu dia akan buat analisis dan semua reporting lah. Yang tu satu. Tapi kalau kita nak kira pula kesan makanan probiotik semua tu, yang tu kita kena buat separate punya research lah. Sebab kita sekarang kita nak tengok kesan kepadatan dia. So dalam research ni kita kalau kita buat multifactorial analysis, is quite complex. Untuk kita nak tengok kesan kepadatan, kita kena buat banyak, besar lah, kena pakai tangki lagi banyak. So saya rasa kita we start small and we do what we can do, as long as it's in line with the scientific punya study lah. So bila scientific study ni barulah research kita tu orang kata sound dan valid untuk kita bentangkan dan semua. So saya tak tahu untuk FCR ni, maksudnya kita boleh tengok kesan kepadatan tu dengan FCR dia lah. Kita nak buat sampai how we want to get into until less than 1 tu is another story for us to tinker. Maksudnya kita nak ubah dekat mana. Mungkin kita nak tambah probiotik ke, atau kita, sebab banyak faktor lah, different strain of tilapia, different food percentage of protein dalam makanan. So banyak benda kita kena play around. So saya tak rasa kalau kita ambil master student buat semua benda tu dalam masa 5 bulan dia boleh selesai semua benda lah. So saya rasa kita kena stick dengan satu objektif, kemudian kita stick sampai dapat objektif tu. Itu lagi. Saya rasa saya cadangkan ni, kepadatan tu kita fixkan sebab kita dah tahu dah ekonomi untuk economical punya bilangan tu berapa, kita dah tahu. Kepada satu bilangan ikan lah. Tapi untuk pastikan bilangan ikan tu pada akhir tu kadar dia membesar dengan kadar kematian dia lah, kehidupan dia macam mana. Saya rasa kepadatan tu kita tak perlu nak buat terlalu banyak. Sebab kita dah tahu dah kalau kita buat sikit memang kita tak boleh cover dia punya cost. Kita tu masuk pada break even cost. At least kan. Okey, sekarang kepadatan berapa? Kalau untuk yang 500 gallon? Itulah dia, kita cadangkan 100 kilogram per meter kubik lah. Kepadatan maksudnya masuk benih, berapa saiz dia, berapa ekor? So divide dengan bahagian, divide dengan kita target 600 gram kan, bagi dengan 0.6, lebih kurang dalam 166 ekor sekejap untuk 1 kubik. Maksudnya benih masuk 166 ekor. Sebentar ya, 110 bagi 6.6. 183 ekor yang dia boleh hidup pada akhirnya lah. Tapi initialnya, awalnya masuk berapa Tuan Rahman? Tadi saya tak tahu. Sebabnya bergantung kepada survival rate tu. Itulah, yes. And then we go to the stocking density. So saya cuba terangkan. That's why we have to know the stocking density. Sebab beza stocking density ni akan menyebabkan berapa banyak mati, berapa banyak yang survive, and difference in growth rate. So higher, konsep dia lagi tinggi stocking density akan lagi banyak mati lah. So we are losing the space and money and resources. Maksudnya kita bagi makan, dia akan mati. Sebab dia tak cukup stocking density, dia tak cukup ruang untuk dia membesar. So tapi tu satu saya nak tahu apa objektif yang Rehadah, Tuan Abdul dengan Tuan Kamarudin nak daripada researchnya. Yang tu yang saya nak tahu dengan jelas. Kemudian saya akan bantu dari segi technical research lah. Saya akan bantu dari segi technical research. Nak susun buat research. Kita taruhlah okay. Yang at the end kan kita takkan ikan tu hidup dalam 200 ekor per meter kubik lah. 200 per meter cube. Kita target. Okay. Saya akan calculate balik, kalau ada perbezaan saya akan maklumkan lah. Tapi idea dia lebih kurang begitulah. Maknanya kita fix satu
satu bilangan pada penghujung ni berapa. And then doktor, based pada pengalaman doktor, berapa persen dia punya kadar kematian tu, jadi just multiply percentage tu taruh lah, katakanlah 10% mati. Maknanya kalau 200, maknanya kita taruh dalam 210 ekor lah contoh. 210 lah. 220 ekor pada 10%. Jadi dengan harapan pada hujung bulan yang akhir tu dia akan tinggal 200 ekor lah. Oh, tak. Yang tu, okay, allow me. Sorry. Itu cara calculation yang tak tepat sebab we are playing with living things tu kan. So, beza dengan engineering. Bila we are playing with living things ni, we don't do backward macam tu. So, we go straight forward. So, saya tahu ramai peternak guna method ni. Tapi sebenarnya yang sebetulnya ialah kita start dengan initial and then we go. Berapa persen yang akan mati. Sebab tu saya cadangkan kita ubah stochasticity tu. Katalah 100, 150, 200 ke. And then kita tengok kat situ berapa banyak yang survive, growth rate dia macam mana, berapa banyak yang mati. Yang tu memang very clear and straightforward. Sebab kalau kita buat back punya calculation ni, we are playing with living things, dia tak macam tu lah. It didn't work that way. Betul lah tu. Tapi at the end-nya estimation lah. Maknanya ujung dia kena ada dalam 200 ekor, katalah taruh 300 ekor lah peringkat awal. Jadi akhirnya dia jadi berapa? Sebab 110 kilogram per meter kubik punya density ni pun masih lagi pada paras break even. Jadi kalau buat rendah pada tu lagi, jadi bisnes tu dia tak viable. Okay, minimum maksudnya target minimum satu tangki nak ada berapa ekor? 200 ekor pada hujung lah. Maknanya kita taruh pada awal 200. Maknanya kita taruh 300 ekor, 400 ekor. Tapi base daripada situ kan ada doktor kata nak buat variation tadi. Mungkin ada taruh starting 400, starting 300. Dari situ akan ada grow rate yang berbeza lah. Betul. Yang tu kita boleh buat. Maksudnya kita masuk sebab Tuan Abdul cakap okay, at the end tu nak minimum 200. We can start lah with 300 ke atau 250 and then kita tengok perbezaan bila at the end tu macam mana. Yang tu boleh. Setuju? Boleh? Setakat ni yang kita bela tu, yang di poli ni 300 ekor masuk, tinggal 160 maknanya yang mati tu 100 lebih lah, 100. Okay, faham? So kalau 300 tu maksudnya nearly 45% kan yang mati kan? Tak sampai 50% lah. So 30 ni kita boleh jadikan sebagai median. Median ni dia punya titik tengah dia lah. Maksudnya kita akan play around lower sikit, rendah sikit pada 300 and a bit up from 300. Bila kita masukkan. And then kita akan tengok kat situ berapa persen yang mati. Ujung tu lah berapa cumulative mortality yang berlaku and then dia punya growth rate dia. Cuma dekat poli tu kita taruh daripada anak ikan saiz 2 inci lah. Rasanya kalau dia kecil. Betul. Kita besarkan sikit lagi. Saya nak tanya Dr. Fitri, dari segi baby fish ni, dia punya masa peringkat awal tu, kalau macam pengalaman yang ada di sini lah, kita masukkan dalam tangki yang terlampau dalam tu, sampai 4 kaki kan. 4 kaki, okey. Lepas tu dikocak 24 jam dengan ecofan. Kipas. So saya perasan benda tu macam ada sedikit kesan lah pada anak ikan tu, letih dia. Betul. Dia the best air dia tak kena ni lah. Cetek. Tak, maksudnya air dia tu tak jadi bergelombang sebab dia akan ikan penat, dia akan stres, dia akan mati, dia tak nak makan lagi-lagi. Saya risau itulah technical design biofloc tu. Macam mana tu mungkin pihak area hadar kena susun lah kot atau apa. Kita kena tengok macam mana. Takut dia bukannya mati sebab culture system, dia mati sebab air tu yang ganggu dia. Itulah dia, saiz ikan tu kena decide besar sikit. Jadi macam saya dah tahu tadi, dia lebih jadi macam feeder, feedlot punya sistem lah. Dia dah besar tu, dia digemukkan dalam tu. So dia ada satu lagi sistem yang lain lah untuk ikan-ikan biasa ni. Dia tak boleh daripada kecil sampai besar menggunakan satu sistem. Okey, faham? Feedlot
boleh nak bincang Tuan Abdul, kalau kita feedlot maksudnya target masuk saiz berapa? Adakah lepas tu dia akan capai market size dalam sistem Biofloc tu? Ya. Cuma saiz nak masuk tu saya pun tak pastilah berapa saiz yang sesuai. Sebab setakat kita baru try buat 2 inci Dr. Encik Kamarudin lah. Ya, 2 inci. Sebab kalau saya bagi tahu dalam ternakan lah, dia punya market chain ternakan ni, tilapia. So dia ada satu hatchery production lah, dia jual benih. So daripada telur, induk, telur, benih. Dia dalam 1 inci, 2 inci, 2 inci setengah, 3 inci. Itu satu segmen. Kemudian daripada size fingerling tu 2 inci setengah ke 3 inci ni, kita akan masuk ke fasa grow up lah. Fasa grow up ni is satu segmen juga yang saya rasa Biofloc punya function dekat sini lah, dia fit in. Dia RAS semua dia akan duduk kat sini dengan yang punya earthen pond, kolam tanah. Jadi dia akan masuk kat sini. Maksudnya masuk dari 3 inci dia akan sampai kepada market size. So kalau macam Dehada nak ambil sebahagian kecil saja daripada market segment ni, maksud katalah target nak masuk 100 gram. So mungkin saya tak tahu, tapi dari segi business model canvas tu, siapa yang nak beli sistem, kalau maksudnya dia kena beli yang 100 gram masuk untuk capai 500 gram. Sebab biasa orang dia akan letak yang 2 inci dia masuk dalam sangkar ke, kolam tanah ke, dia akan tunggu sampai besar, dia akan terus jual. Sekarang ni Rehadah dia akan cover separuh je. That is my concern lah. Ya, dia kalau katakan saiz yang kecil tu, kaedah konvensional tu tak ada masalah. Kita letak yang tangki 4 segi tu kan, bagi makan, taruh bubble. Tapi bila ikan tu dah sampai tahap yang besar, 200 gram, 300 gram, di situ cabaran tu bermula lah. Maknanya ikan tu dia terbantut. Bila bila tak cukup dia punya oksigen dalam tu, dan dia punya amonia dia tak boleh nak dibuang. Jadi sistem EcoFan ni kita yakin lah setakat ni, maknanya kalau kita gunakan Biofloc dia akan lebih stabil lah. Sebabnya apa yang dalam pasaran kita tengok Biofloc tu masalah dia oksigen juga. Dia orang pakai diffuser. So diffuser ni dia oksigen dia terlalu localized lah, maknanya dia tak pergi merata. Jadi yang kami ni dia pergi merata. Sebab data tu bacaan dia 7.8 agak tinggi. Sedangkan air tu dalam tu kita buat lebih kurang tadi 5 kaki lebih. Jadi bacaan atas dengan bawah, sebab kami buat kat kilang sawit pun dia punya BOD incoming dia 40,000. Dia punya effluent dia kita boleh turunkan dia sampai 95% untuk first pond. Dia bila BOD dia makin lama makin kecil, dia makin sukar. Jadi sistem ni sangat berjaya lah untuk tukarkan dia punya ekosistem dalam air. Dia tak jadi anaerobik dah, dia dah jadi sistem yang macam aerobik lah. Tapi yang ni yang kita nak apply dalam ternakan ikan. Sebab dulu saya ada buat bersama dengan IWK dekat kolam najis kan. Kolam najis. Kolam najis dia tu, dia punya incoming effluent dia 380 kan. Dia punya BOD 150. And then dia ada 2 kolam saja, dia punya discharge dia mesti bawah daripada 100, bawah daripada 10. Jadi memang ikan tak boleh duduk lah bau. Jadi nak buktikan bahawa sistem ni tidak mengeluarkan bau, kami lepaskan ikan lah dalam 500 ekor. Dan dapati ikan tu bila kita stop dia punya period 4-6 bulan, kita stopkan EcoFan, ikan timbul ke atas. Jadi maknanya selama ni saya tak tahu, itu saya buat dalam tahun sebelum 2011 lah. Saya tak faham dari segi ekologinya kenapa ikan tu boleh hidup sedangkan oksigennya hampir kosong. Bila kita celup perut DO, hampir kosong, tapi ikan boleh hidup. Jadi bila kita baca balik artikel kebelakangan ni baru kita faham bahawanya itu adalah Biofloc punya mekanisme.
Itulah saya sebab saya tak faham design yang eco-fan tu macam mana. Sebab tadi Tuan Kamrudin cakap kalau eco-fan tu dia akan menyebabkan anak ikan minyak mati kan. Saya risau itulah, satu anak ikan mati masa awal, satu lagi macam saya tanya tadi lah, nak start tu kalau kita masuk benih 2 inci ke 3 inci, that is the common practice. Tuan Abdul cadang kita masuk untuk feedlot lah, maksudnya mungkin untuk besarkan dan start 200 gram. 200 gram tu besar sangat lah. 100 gram. Jangan matilah. Tadi saya sauk tangki ikan tu, kami dapat sampel lah yang susah nak sauk ikan dalam tu. Satu 205 gram Cik Abdul. Satu lagi 69. 69 gram. Betul Cik Faizal 205 gram Ya, dia pembesaran dia tak sekata. Ada yang besar-besar sangat. Yang besar sangat tu yang susah nak tangkap. Tapi yang 69 tu saya rasa yang di antara yang terkecil lah. Terkecil. Paling kecil. So saya ingat pembesaran dia tu kalau dalam tempoh 2 bulan dapat 200 gram lebih seekor, tu dalam jangkaan lah. Saya rasa dalam jangkaan. Sebab nak dapatkan berat sekati untuk seekor tu mungkin dalam 5 hingga 6 bulan. 600 gram. Yalah sekati lah. So setakat ni kami guna pellet dah masuk bunyi kedua lah. Yang satu bunyi tu 50 kg kan. Ni nak masuk bulan 5, bulan 6 ni, maknanya daripada start hari tu bulan 27 bulan 3 sampai sekarang dah masuk bunyi kedua. Jadi pemakanan dia tu saya tak pastilah laju ke. Brand apa Tuan Kamrudin? Allah, brand tu saya tak ingat lah. Brand saya lupa lah. Nanti saya forward lah kat doktor kalau tu. Saya share lah apa gambar yang ada. Detail ya. So sebab dia different stages, dia perlukan protein yang berbeza. So kita kena ubah lah dia tu. Tapi itulah Tuan Kamrudin dengan Tuan Abdul, saya sangat-sangat sarankan kalau boleh datang lawat dulu, kita tengok dulu semua, kemudian kita bincang secara orang kata 4 mata, maksudnya bersemuka kan, lagi banyak kita boleh bincang. Sebab macam ni pun saya tunjuk gambar mungkin tak apa jelas, mungkin tak nampak. Jadi kalau kita boleh pergi sekali, kita tengok, kemudian kita boleh sama-sama plan, cerita tengok apa yang berlaku dan apa yang boleh UIA bantu. Saya rasa itu lebih jelas lah, insyaAllah, for us to moving forward. So, macam mana Cik Maudin? Saya okey je. Saya sebenarnya lagi suka yang macam tu Cik Abdul. Macam kita buat dengan Rimbunan Kasih kan, sebab kita nak tengok facilities yang ada. Power Rimbunan Kasih apa cerita sekarang? Terberhentilah seketika ni. Sebab saya tahu kes Rimbunan Kasih ni. Tapi tak apalah. Itu pun kami hari tu dah research ke sana, tengok macam mana design dia kan. Kita pun dah set up dah semua. Ingatkan nak pergi Rimbunan Kasih, tiba-tiba UIA dulu call. Rimbunan Kasih dekat mana tu Tuan Kamrudin? Tanjung Tualam. Kampung Gajah Tanjung Tualam. Sebab Tanjung Tualang dia dalam berapa kilometer dari Kampung Gajah lah, tak jauh. Saya dimaklumkan di Muazzam kan, dekat Muazzam pun ada satu juga Rimbunan Kasih. Dia ikut negeri, dia ada beberapa yang, dan saya dimaklum UIA terlibat dalam program tu. Saya tak tahu. Tak tahu. Tahu yang cerita yang detail lah, tapi kebetulannya ada saudara yang duduk situ, dia buat survey, dia kata UIA ada. Sekarang ni dia orang ambil bahagian daripada itu untuk mulakan penakkan lah. Sebenarnya kalau boleh take over Rimbunan Kasih tu is good, but kena convince the government sector kan, sebab banyak rasanya tangki diorang tu 400 lebih kan, 400 banyak, 400 biji tangki. Saya setiap state dia untuk asnaf lah, untuk asnaf. Di Pahang ni pun rasanya Lazis mungkin nak ambil Lazis untuk paten lah. Masih.
So macam ni lah Cik Abdul. Pihak UIA Dr. Fitri dengan Dr. Hafiz kata tadi better kita site visit dululah, berkenalan, tengok infra kat sana macam mana, dan kita punya preparation tu mungkin lebih mudah nanti kalau kita nak terus pasang. Kita pun tak tahu apa yang kita boleh buat kat sana. Jadi better 25 tu maknanya boleh ke 25 ataupun 26 Dr? Saya available 26. 24, 25 saya ke Kemaman. Saya kena naik boat. Dr. Hafiz pula 25 saja. Saya 25, 26 saya free. Oh, Kalau 26 tu lagi cantik lah, sebab yang pakar dekat sini Dr. Fitri tu, saya kalau takut bakteria mikro kuman dalam tu bagi probiotik tu saya pandai lah. Okey, so kita pilih hari 26 Cik Abdul. Okey, 26 hari Ahad lah. Ahad lah. Ya, betul. Senin kena cuti lah. Cik. Relax kat sana lah, cuti-cuti. Ya. Boleh je. Isnin ambil cuti awal-awal lah Cik Abdul. Rehat. Tapi tak apa, insyaAllah kita dah faham lah semua pihak, tiga pihak ni dah berbincang di sini. Terima kasih lah. Jadi ada apa-apa lagi soalan di pihak UIA untuk ni Pak Dr. Fitri, Dr. Hafiz, ada lagi apa yang kemuskilan untuk kita bawakan bersama? Untuk saya rasa saya sangat mengalurkan tuan-tuan datang ke UIA, kita akan tengok facilities yang ada, apa yang UIA boleh buat bersama semua. Kita bincang lagi, kemudian baru kita pergi kepada dokumentasi lah kan, dari segi legal surat ke kerjasama MOU ke semua. Saya rasa yang tu step by step tu lagi bagus lah. Itu saja. Dr. Hafiz pula? Okay, kalau saya setuju dengan Dr. Fitri. So kita datang, kita tengok bagi settle dulu. Lepas tu bila kita nampak potensi pergi ke mana, nanti masa tu saya akan fikir lah mana kita nak cari dia punya source of funding. Sebab Politeknik tu dia still bawah Kementerian Pendidikan. Kementerian Pengajian. PTM juga. Kan kita daripada kementerian yang sama pun punya dia. Jadi daripada situ kita boleh apply beberapa grant, dia ada banyak grant kan. Yang boleh yang involve dengan community. So, kita ada yang di letters tu saya ada bagi dokumen dekat nantilah saya forward balik, dia panggil KTP. Boleh transfer project. Yang ni direct daripada kementerian. Dan satu lagi ada PPRN, apa nama tak. Sambil ada lah involve dengan buat pendalah ni lah yang ini. InsyaAllah kalau semua kita dah clear, nanti insyaAllah kita akan sit down dan kita akan isikan form tu sama-sama lah, sebab dia kena ada maklumat daripada industri, maklumat daripada IPT juga. So jadi maksudnya bab duit, insyaAllah kalau kita kata kita boleh fulfill requirement dalam grant tu, so kita tak ada masalah, benda tu kita boleh dapat. Lokasi pun saya rasa Dr. Fitri boleh tunjuk yang terbaik, and then Dr. Muhammad pun insyaAllah sebab benda ni melibatkan industri dan universiti pun, universiti berminatnya untuk involve industri dalam kajian ni. Jadi saya rasa insyaAllah tak ada masalah. Cuma make sure lah kita benda ni kita kena clear betul-betul. Nanti kan kalau nak buat dah balik pula. Itulah saya punya concern. Okey, Cik Abdul pula. Cik Abdul, industri. Saya rasa boleh lah, tu sebabnya dah awal tu baru kita masalah siapa nak buat, student sana pun kita tak tahu siapa lagi. Jadi kita merisik dulu. Agak-agak ni bila jadual tu, boleh agak-agak bagi idea tak? Siapa? Jadual macam mana? Jadual nak ambil student ke? Bulan lah, pelajar UIA lah. UIA sebabnya 5 bulan kena kajian kan. Dia macam ni, kalau nak kalau kita nak cepat, kalau kata nak 5 bulan kan, kita boleh macam mana kita kata, kita boleh hire RA, research assistant. Kita boleh offer je dekat orang kampung kan, kita boleh hire. Tapi itulah dia fulus lah. Once ada duit semua jalan. Nak kena bayar lah, bayar. Kalau macam saya dengan Dr. Fitri memang kita ada grant, tapi kita ada projek-projek lain juga kan yang pakai research guna grant tersebut.
Cuma jadi itulah kalau industri boleh pump sikit ke, kan. So saya boleh cover sikit ke, sebab 5 bulan kan, kalau 5 bulan katalah kita bayar dalam RM500, RM600 sebulan pun. Kan. So 5 kalau 6 kali 5 dah 3. So kalau kita boleh bagi-bagi sikit, saya UIA confirm akan bagi elektrik ke tempat apa semua tu. Kan. Jadi itulah kot, kalau tak pun, paling tak pun apa nama Rehada ke ataupun PU politeknik ke, siapa nak bagi makan, duit makan dia tu siapa, ikan tu kan. Jadi kita yang mungkin UIA kita carilah FYP mana-mana ke yang boleh tolong. Itu je yang saya nampak concern dia. Sebab cari orang tu, orang kita cari insyaAllah boleh kalau kita bagi gaji. Saya risau juga nanti makan tu berapa banyak lah je untuk makan ikan yang lain-lain tu lah. Okey. Consumable saya risau tu. Dah saya Hujan. klik dululah sebab bilangan tadi pun dah tambah kan. Tak jangka kan 2 jadi 9. Nanti kita buat estimate balik Cik Abdul. Saiz yang paling kecil sekali berapa tangki tu, sebab saiz ikan ni kalau nak 1 gram tu agak-agak saiz 1 tan. 1 tan maksudnya Paling kecil. 2 tan tu di Innocent memang kita pakai, rasanya kat Innocent tu 1.5 tan, maksudnya 1 tan setengah lah, kecil sikit pada 500 gallon. 1 tan setengah 1,500 liter. 1,500 liter, 1,000. Biasa gallon ni kalau bagi 4 lah, 200 gallon lah lebih kurang. okey lah. Tak apa Cik Abdul, nanti kita bincang balik tentang jumlah tangki tu. Okey, Dr. Sri, dari segi grant poli apa, PPRN ke apa, boleh bagi makluman sikit? Dr. Sri. InsyaAllah kita akan tengok jugalah dari segi PPRN. Sebelum ni kita memang pernah minta, tapi itu ada kesilapan dari segi tarikh penghantaran. Tapi insyaAllah kita akan usahakan lah. Tapi yang terbaru saya tak pasti sebab iklan dia tak keluar lagi. Tapi sebenarnya kalau kita dah deal dengan industri, kita dah dapat industri, kita boleh submit lah benda tu. Nanti saya akan update balik dengan Dr. Siwa. Maknanya pihak PO pun dah prepared lah PPRN punya grant tu lah. Macam tu, Dr. Sri. Bukan kita pernah minta je, tapi sebab benda tu dia tunggu dia punya panggilan kan, surat panggilan dia tu. Lepas tu ada tarikh tertentu yang kita kena comply lah. Jadi tengok macam mana, nanti saya kena dengan Dr. Siwa kena follow up balik lah. Okay. Dan mungkin kita kena buat baru rasanya, yang hari tu dah tak boleh guna dah rasanya. Kena the whole dokumen tu dah kena buat baru lah, dokumen untuk application for PPRN. Okey, Encik Faizal, ada apa-apa pandangan feedback daripada ternakan ikan? Kalau nak ke sana tu saya ingat better pergi riki tempat dululah, nak tahu dia punya keluasan berapa tangki yang sesuai. Macam doktor beritahu tadi, depend on apa yang kita boleh cadangkan, masukkan berapa tangki, berapa stocking density, and then benda-benda lain lagi lah. Okey, baik. Cik Liza, ada apa-apa nak ni? Buat masa ni tak ada apa-apa. Tapi saya setujulah dengan apa yang dah dibincang tu. Kita kena pergi tengok dulu. Okey. Puan Nur Rashidah? Tak ada. Puan Azad? Oh, tak. Ya, Puan Rashidah, ada apa-apa nak bagi kongsi? Idea ke? Pandangan? Tak ada. Buat masa ni memang setujulah. Kalau nak pergi untuk ini ke depan ni, better untuk kita reki tempat. Baru dapat nampak dengan lebih jelas sebenarnya. Boleh pergi sekali. Okey. Ya, nak tarik wire dia kat mana, nak pasang puli macam mana, puli dia tu. Boleh terima berapa orang tetamu tu? UI boleh terima berapa orang tetamu? Boleh je datang. Cuma macam ni doktor. Kalau hari Ahad tu, hari Ahad ni staff tak ada. So kita je lah.
Dari dia segi kalau official ni macam mana Doktor? Nak kena hantar surat ke apa macam mana? hantar surat intention lah untuk lawat. Kalau hari bekerja, mungkin kita boleh untuk kita boleh sit down masuk office, kita bincang lanjut dekat UNOSAM sendiri. Yang tu lagi bagus lah, kita boleh bincang lumat. So masa ni kami akan sediakan surat hantar kepada UIA lah kata nak melawat pada 26 tu lah. Kita tu Sekejap, saya nak tanya Fitri, apa nama kita boleh, apa nama, kita maklum pada Popo je, pada Puan je kan? Yes. Maksudnya Ahad tu, tengoklah kalau Ahad tu, kalau Dr. Puan available, kalau dia dengan Firdaus available, diorang akan ada lah. Sebab dia weekend ni staff tak ramai lah. Dia ada staff yang memang ada 24/7 dekat situ untuk jaga hatchery dengan kolam. Tapi dari segi pengurusan tu, staff management tak adalah, staff admin. Okay, last kali Puan Aziat, Puan Ijat. Tak ada. Okey lah, setuju semua Setuju Setuju. Okey, di pihak saya mewakili rakan-rakan Politeknik dan Rihadam ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak UIA, terutamanya Dr. Fitri, Dr. Hafiz kerana sudi hadir dalam perbincangan kita ni Kita panggil perbincangan lah, bukan meeting So brainstorm kita ni mendapatkan buah fikiran dan idea yang mana kita boleh bersedia prepare dan untuk lebih baik lagi lah. Kalau kita kejar-kejar pun masa nanti kita banyak troubleshooting susah juga kan, decide kan. So insyaAllah kami akan fikirkan idea-idea yang kita dah bincang ni sama Rektor Abdul. Dan dari masa ke semasa, adakah kita perlu create group macam mana? Dr. Fitri dan Dr. Hafiz setuju ke ataupun just Cik Abdul ke saya je ke yang WhatsApp? Tuan create lah group tu, tak ada masalah pun. Okey je. Saya dengan Dr. Fitri okey je. Cuma itulah macam saya maklumkan tadi lah, Dr. Fitri yang pakar So dalam konteks ni Dr. Fitri daripada UIA, Dr. Fitri yang akan lead, saya akan assist accordingly. Ya, InsyaAllah. Cuma nanti saya nak dapatkan maklumat Dr. Fitri. Cik Abdul ada kan Dr. Fitri punya kontak nombor? Ada, tak apalah. Saya Dr. Hafiz je dah ada tadi. Okey, so akhir sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih. So jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey. Aduh. Okay, Tapi sambung meeting. tak, sebelum saya ingatkan kita dah ada layout dia. Tangki berapa liter, berapa gallon, berapa bilangan dia. Malam tadi saya dah buat dah ni layout ni. Yes. Okey. Yang Cik Din. Cik Din kata nak bawa barang tu, Cik Din ambil dari mana barang? Barang apa? Daripada Kuantan lah. Nak beli kat sana. Ini yang biofloknya design lah. Bioflok. Duit ni Cik Din. So bila dia kata 9 tu Duit ni tu Cik Din macam mana? Saya tak faham. Cik Din, saya pun ada kedu ni kalau kita kata nak pergi 26 dengan 9 tangki, 9 motor semua. Tak apa. Kita dengar dulu Cik Abdul nak cakap cadangan dia. Kewangan sekarang ni. Dia mesti ada advance thinking tu. 10 step ahead tu. Yang penting sekarang ni dia akan akhirnya melibatkan satu bos. Yes. Yang betul pula kalau perbelanjaan tu kita banyak keluar. Jadi nanti No point lah. Dengan mereka tu macam mana kita nak decide. Yes. Jadi begitu akan jadi satu bincangan yang agak bukan putuskan lah. Saya yelah, dia tak 9 tu bagi saya terlalu banyak lah. Banyak. Pasal kita bukannya nak buat publish paper.
dia publish tu untuk kita sendiri internal, bukan kita nak bagi untuk eksternal. Itulah dia macam ikut buku sangat lah tadi Dr. Fitri tu. Tapi dia apa yang dia bagi tu betul sebab untuk technical terms dia boleh support untuk paper Cik Abdul. Cumanya nak dipikirkan sebab saya pun baru tahu tadi yang apa spesifik growth rate. Alamak. Maknanya setiap 30 hari sebulan berat dia bertambah berapa. So kalau nak dapatkan sampai 600 gram, let's say bulan pertama 100 gram, bulan kedua 200 gram, bulan kelima 500 gram, bulan keenam 600 gram. Maknanya after 6 months kita boleh harvest. But then bila kita boleh maintain yang tu, maksudnya kita ada advance dari segi bilangan ikan yang mati tu mungkin 1% je. Kalau masuk 300 ekor mungkin mati dalam 10 ekor ke ataupun 30 ekor, 3 ekor je mati. 3 ekor, macam tak percaya. So advantage kita mungkin tapi dengan data yang dah ada ni kita dah mati 140 ekor ni susah sikit lah nak support. Cumanya mungkin boleh support dari segi stocking densities. Okay, walaupun tangki kita tu besar tu, tapi kita boleh muatkan ikan yang lebih banyak. Cik Abdul, kalau tengok daripada perbincangan tadi kan, Cik Abdul dah jelaskan objektif kita. Sebenarnya kita nak tengok tumbesar ikan tu dengan kepadatan. Kan? Sebab kita nak faktor bioflok tu membantu tumbesar dia. So, daripada situ kita dapat dia punya cost punya overhead cost tu, maknanya kita punya cost tu menyusut lah berbanding dengan kita bela biasa tapi hasilnya tak seberapa, ikan tu pun tak kan. So sekarang ni tangki kecil tapi boleh muat banyak ikan, tu satu yang kita nak. Kemudian dia membesar dengan market punya berat dengan tempoh masa yang pendek. Yang saya faham tu je target kita. Jadi itu tak mungkin berlaku. Sebab jadi tu. Jadi kalau macam tu maksudnya risiko kematian apa tu itu lumrah lah. Tetapi kalau boleh dielakkan seperti yang saya cakap tadi, mungkin kita lepaskan pada saiz tertentu kan, sebab baby ni dia manja. Jadi kita ikut sistem kita tu mungkin dia tak sesuai ke apa, kita tak tahu. Kalau dari pengalaman penternak ikan ni dia kata kalau 6,000 dia lepas, 3,000 tu wajib mati dia kata. Macam-macam lah, tu memberang ada, burung ada, macam-macam mati panas lah, mati apa, dimakan apa. Jadi itu faktor-faktor lain lah yang menyebabkan kematian. Tapi bila kita bela dalam tangki ni, oksigen tak cukup dia. Menyebabkan dia ada masalah. Jadi yang itu yang saya tanya tadi tu. Oksigen tak cukup dia. Oksigen tak cukup. Itulah. Maknanya di peringkat awal tu biar dia kata tadi Cik Abdul kata, dia tanya berapa berat nak masuk kan. Saya rasa kalau 2 bulan setengah ni dia dah pergi 200 gram, maknanya dalam masa sebulan tu biar dia di tempat yang kata orang tempat lain dulu. Tangki lain dulu. Tangki lain dulu. Pak cetek. Tu kita jangan pakai eco fan dulu. Nanti yang sama. Tapi bagi oksigen pertama. Ya. Kita jaga air dia dulu. Sebab tu kita nak sistem tu kita depa faham dan ikut tau. Lepas tu dikajilah. Jadi pembesaran dalam masa 4 bulan ke atas tu, masa tu all out lah maksudnya. Di situ kita kena fokus yang tu. Di peringkat awal ni bagi ikan tu lasak dulu. Maksudnya sebulan pertama tu dia ada di tempat kata orang tadika lah dulu. Jangan kacau dia lagi Bila dia dah kuat, dia dah berebut makan, barulah kita bagi insani punya tu, makan, cara makan cari sendiri.
Kalau dia baby dia nak ketuk tu pun tak mampu Cik Abdul. Nak minta excuse siap ada Okey. appointment. Okey, Boleh tak? terima kasih Dr. Sri. Terima kasih. Sorry ya. Tak So apa. yang lain kalau yang nak mengundur diri bolehlah. Terima kasih banyaklah. Kalau ada apa-apa nanti bagi tahu ya. Cik Dodi nak tanya tadi, dia orang faham ke yang 2 tangki kita kata nak pasang tu sistem berbeza? Saya rasa dia orang tak faham kot. Lepas tu dia kata nak 3. Cik Abdul dah present RAS dengan biofloc tu. Tapi saya takut dia faham macam benda tu. Jadi dia calculate kat situ dia nak ada sampling 333, maknanya 9. Relatif 3 tu maksudnya? Maknanya RAS 3. Oh gitu maksud dia. Macam tu kan Cik Abdul. Sebab kita ada dua. 3 control lah, 3 control, 3 RAS, 3 ni. Siapa? Macam tu. Dia faham lah dua sistem tu. Kalau yang saya faham dia calculate macam tu lah tu sebab dua kaedah. Ataupun kita memang nak pakai biofloc je dengan RAS yang apa ni waste water dia tu sangatlah sedikit. Kita buang sedikit je. Macam yang kita buat lah. Itu the best for money. Sebab apa Cik Abdul, sekarang ni pump yang sedia ada tu kita 2 in 1. Maksudnya pump yang ada tu akan blow bubble udara dan dalam sama kita boleh salurkan dia untuk filter. Katalah Kemudian yang EcoFan still on, maknanya macam sedia kala lah 24 hours dia punya supply oxygen transfer tu oksigen ni. So macam yang Faizal cakap tadi kita akan buang sedikit itu norm lah. Maksudnya pembersihan tu kena ada tapi tidak menjejaskan kuantiti air yang banyak tu tadi. Sebab kalau ikut sistem tangki macam mana Cik Abdul? Kita nak buat dua sistem. Kalau nak ikut kaedah mereka, tangki banyak nak kena pakai. Tu. Saya takut Dr. Fitri tu sebab kita Cik Abdul kata 2 kaedah tu. Dia nak buat perbandingan kat situ. Lepas tu dia ada tangki kawalan pula tu. Jadi kita tak jangka dia punya formula dia macam tu. Kawalan kan? Ya, kalau ada macam mana dia nak buat ni analisis tu dia tak boleh. Betul juga. Saya nampak yang tu betul lah dia cakap tu. Dia duk calculate 9 sudah. So, macam mana Cik Abdul? Kita nak propose satu dulu, kemudian kita tanya berapa tangki. Mungkin jadi 3 ke 6 tangki ke? Taklah 9. Kita propose satu dulu. Sebab sekarang ni macam ni lah. Kita nak kita punya kerjasama ni berjalan dulu dengan aim atau target yang sama lah. Mereka pun nak ada cari income, kita pun nak cari income juga untuk Rehada. So better kita dikit-dikit lah dulu. Mana sikit-sikitnya. Kita ikut jadual dia lah. Betul. Nak jadual ni bukannya senang. Yalah, kalau cerita panjang tadi Dr. Hafiz tadi, yang nak bagi makan tu siapa? Satu nak jaga. Yang keduanya makanan tu, nak bekal makanan tu. Satu hal juga. Tapi yang paling penting kat sini yang nak jaga tu Cik Abdul, bagi makan hari-hari tu. Demo sana nak upah RA. Kalau 5 bulan 6 bulan mesti upah RA je. 3,000 tu. Kalau student mungkin selamat sikit depa. RA lah, kalau student ni tak tahu lah. Tapi better pakai RA lah. Dan RA ni boleh ada nama on paper tu. Boleh support technical. Dari segi technical lah. Kita nakkan technical terms tu ada dalam paper, nampak dia lagi strong. Tapi in the end yang macam soalan pertama tu lah, dia nak hasil akhir dia, output dia.
Output dia tu masuk berapa keluar berapa ekor, masuk katakan 300, keluar macam kita, saya ambil contoh kita lah, keluar 160, mati 140. Tapi 160 ekor tu way more expected daripada stocking density. Maknanya tangki kita tu sebenarnya kalau kita besar banyak ikan lagi boleh. Banyak ikan lagi tu pun boleh. Tapi dengan syarat tu macam saya WhatsApp tadi kena ada banyak diffuser lah pula. Oksigen tu kena cukup je tu. Oksigen tu kena ni. Sebab tu saya ada beli ada 4 venturi meter tu, venturi injector tu. So ada dia jual dari Shopee. Saya try dululah yang setengah inci punya. Okey. Perubahan Jok, perasan tak perubahan DO meningkat. Dia memang betul-betul meningkat. Dia betul meningkat. Yang Cik Kamarudin buat tu dah okey dah. Dah okey. Tapi bila saya penggatal juga tengok dari Shopee pun benda macam-macam. Beli, try, pasang. Dia okey lah. Kualiti air tu tak adalah busuk sangat. Sebelum ni okey normal lah ikan, tangki ikan kalau terkena ikan. Tapi bila dah tambah ni try and error tu ini alhamdulillah lah. So tengah hari tadi saya pasang biofilter dalam tong biru tu. Bawah dia tu saya buat vortex lah. Tapi sebab dalam satu tong biru tu saya letak biofilter K1 tu dalam 2 kilo. Memang dia jadi berat, dia sampai bawah, atas tu tak pusing. Tapi saya tahu bawah tu pusing. Sebab kalau nak letak sikit-sikit macam tak efektif. Letak alang-alang tak semua dululah. Yang ni perubahan ni saya nak tengok dalam 2-3 hari jugalah. Mungkin dalam hari yang keempat, hari Isnin ke. Nak tengok dia punya perubahan kualiti air dengan ikan tu sendiri. Kalau jarang sangat nampak muka ikan tu depan cermin tu, maknanya memang dia orang betul-betul kenyang. Lagi satu air lah, bau dia tu tak adalah masam sangat. Saya expect, saya jangkakan benda yang macam tu akan berlaku lah. Kalau tak lagi satu, buih waktu pagi tu banyak sangat buih. Dia buih-buih kecil-kecil halus-halus tu, hampir-hampir tutup lah semua tu. So itu pun saya nak tengok jugalah, kalau kurang buih maknanya okey lah. Amonia dia tu berkurangan. Kalau tak, kena letak lagi satu tong biru. Tong biru tu memang saya hanging, letak dalam tangki tu. Tak luar tak boleh, air tak lepas. Okey. Kita tunggu Faizal punya hasil, nanti kita tengok. Hari Ahad paling cepat, hari Ahad lah. Sebab hari ni hari Khamis. Kalau kita tengok tangki harga-harga, tadi saya sebut harga tangki ni kan. Kalau 80 gallon tu kecil sangat ke? Kecil benar. Yang macam dekat wakaf tu je 80 gallon tu. Kecil dalam 1000 liter tadi dalam 250 gallon. 200 gallon okey lah, 250. 200 gallon. Okey, kalau 200 gallon kat sini harganya dekat 300 satu. Harga normal tu rasanya. Harga normal. Sebab tangki kat rumah biasa pun 250 gallon dekat 400 jugalah harga dia. Tangki air tu kan. So tak tahulah macam mana. Nak tunggu cadangan Cik Abdul. So kita propose satu design dulu lah Cik Abdul. Kalau Cik Abdul kata nak biofloc tu, kita buat yang tu dululah. Sebab memang biofloc tu mereka ni ada kefahaman tu, kita tak ada. Kita apply yang dia punya teknologi dulu. Nanti kalau kita propose tangki 250 gallon ataupun 300 gallon lah, nanti dia bergelak je. Tangki dia orang lagi besar. 500 gallon. Testing aja. Dia macam testing. Macam maksudnya kita nak run, dia nak collect data je sebenarnya. Kemudian kita skalakan lah tangki yang tu berapa kapasiti kepadatan ikan yang kita boleh masuk tu. Itu je. Nanti dia compact. Dia kalau air cantik sangat, dia kesan dia tak ada tau. Dia tak sempat nak tarik air tu ke bawah. Itulah saya fikir fan dia tu kan. Blade fan tu nak besar mana kita nak design, tu satu masalah juga Cik Abdul. Dia bila besar ni, dia olahan air tu macam menyeluruh sikit.
Dulu kita buat model tangki kecil-kecil kan. Bacaan dia tu tidak memberangsangkan bila kita buat kecil sangat model. Saya cuba belilah yang chemical tu. Test sikit dulu dia punya DO apa? Dia punya OTR. OTR dia. Kena buat jugalah, tapi itulah kita di sini kena design blade dia tu saiz berapa yang sesuai untuk tangki-tangki yang kita nak bawa tu ke sana. Tapi pada OTR nanti kita boleh design lah dia punya blade dia berapa. Sebab kita nak tengok, betul, Cik Abdul, sebab kita nak tengok bottom dengan top mana ada perbezaan tak dia punya OTR oksigen kan. Ya. Okeylah. So, Cik Abdul, DO dah boleh pakai kan? DO tu insyaAllah arak-arak jangan dirosak sudah. Dia punya liquid tu electrolyte dia tu ada lagi lah, saya simpan lagi lah. Banyak kat PO ada banyak sebab dekat lab Faizal ni ada yang lama-lama tu boleh pakai lagi rasanya. Electrolyte je lah. Yang alat dia tu dah rosak lah. Alat rosak dah. Tu yang sanggup beli DO meter juga tu. Kalau tak macam mana nak ambil data dah. Saya tengok alat tu macam 12,000 lebih sekarang ni. Mahal betul. Yang kita ada tu. Kita beli yang biasa-biasa je. Tak apalah, kita pakai Cik Abdul beli tu 200 ke okey juga, boleh baca. Tapi tadi diorang tengok alat kita tu. Segan lah pula. Segan lah. Tak apa, janji ada reading lah. Boleh je. So Cik Abdul, bila kita nak ni, okey sekarang ni kita fikir nak pergi sana jalan melawat dulu lah Cik Abdul. Melawat dulu. Kemudian dalam masa yang terdekat ni kita buat testing tu dulu lah. Kita nak design blade dia dulu lah, saiz yang sesuai dengan kelajuan yang sesuai tu. Okay. Sebab tangki kita dah berubah tu. Besar tangki makin kecil ni. Ya. Okey lah Cik Abdul. So itu saja semua. Terima kasih banyak boleh meluangkan. Okey, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syida. Terima kasih. Oi, ada kelas ke? Ada masa. Ada. Patutnya kelas tapi sebab nak join meeting kan jadi kami batal kelas. Lepas join meeting lagi berat kepala aku nak mikir benda tu, nak memahamkannya. Apa benda? Dengan turun padang lah. Aku dah masuk dah type dalam WhatsApp ah. Kalau tak type nanti lupa. Memang kena type lah masuk dalam WhatsApp. Siapa nak buat WhatsApp group tu? Siapa nak buat? Engkau lah. Cik Rodin lah. Engkau lah ketua. Orang teknikal tahu ke ni? Apa, Dodin je. Apa-apa hal sekarang kat Dodin. Tengok kepala dah botak lah. Habis meeting je cabut kopiah. Tak apa-apa. Tidur lah pula. Dah. Okey lah, bye. Aku nak pergi kat kolam sekejap. Assalamualaikum. Salam.